So apa yang kita nak bincangkan pada pagi ni berkaitan dengan pembelian rumah di kalangan orang-orang bujang yang masih lagi belum rumah tangga, yang masih lagi belum berkahwin. Adik-adik, bagi anda yang mungkin baru je melangkah ke alam pekerjaan, kiralah dalam bidang apa jua yang anda ceburi, dalam pekerjaan apa pun yang anda lakukan. So mungkin ada di kalangan anda yang tertanya-tanya, patutkah saya membeli rumah di kala saya tengah bujang? Saya risau, bukan apa, takut nanti duit tak cukup nak kahwin. Itu satu, dan apa dilema yang biasanya melanda lah. Duit nak kumpulkan untuk kahwin tu tak cukup sebab dah beli rumah, komitmen tu dah ada untuk beli rumah. Yang kedua, biasanya adik-adik ni ada yang di kalangan adik-adik yang mungkin dalam dilema sama ada nak membeli kereta dulu ataupun nak membeli rumah dulu. So bila ada girlfriend ke ataupun ada makwa ke yang ditakdirkan akan menjadi bakal isteri kita tu nanti, dia duk kata, bang tiap-tiap hari naik motor je, letih lah macam ni bang kan, belilah kereta kan. So dia pun dah racun-racun kita suruh beli kereta supaya dia boleh duduk ke sebelah kita, tak kena hujan, tak kena panas dan sebagainya lah. So itu dilema yang kedua biasanya lah, nak beli kereta dulu ke ataupun nak beli rumah dulu. Lepas tu yang ketiga, ada di kalangan adik-adik yang mungkin tengah dalam dilema nak beli rumah ni, kena beli harga yang macam mana, perlu beli yang untuk rumah pertama ni beli yang paling puas hati ke ataupun beli setakat ada-ada je dulu, rumah setakat untuk buat tempat berteduh, buat untuk orang kata apa, memulakan kehidupan anda. So kita just beli rumah berdasarkan kepada kemampuan kita dan tak perlulah beli rumah yang besar-besar. Itu pun ada dilema juga sebab ada di kalangan mungkin kawan keluarga kita yang bercakap, alang-alang kau nak beli rumah ni, gaji kau sekian-sekian banyak ni, kau belilah rumah yang elok sikit rumah yang besar, nanti senang bila dah kahwin, nanti senang kan, orang datang rumah senang, nak buat kenduri pun senang, semua macam tu lah. Kebanyakan daripada kita ada dilema yang macam tu. So itu antara dilema-dilema yang mungkin adik-adik sebagai orang kata apa, mereka yang baru bekerja, mereka yang baru orang kata apa, melangkah ke alam pekerjaan ni, yang masih lagi bujang, belum lagi berkahwin. Jadi 3 dilema utama tadi. Satu, nak kumpul duit nak kahwin, ataupun nak beli rumah dulu. Yang kedua, nak kumpul duit nak beli kereta ataupun nak beli rumah dulu. Yang ketiga, nak beli rumah tapi tak tahu rumah yang macam mana yang adik-adik nak beli tu. Jadi kita relate balik dengan topik yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Kita mesti ada rumah masa kita dalam keadaan bujang. So saya syorkan sangat-sangat kepada adik-adik semua, nak beli rumah ni biasanya saya syorkan belilah ketika anda masih lagi bujang. Kenapa saya cakap macam tu? Yang pertama, bila adik-adik fikir nak beli rumah ni, sama ada duit nak kahwin tu tak cukup ataupun dan sebagainya, mungkin adik-adik tengah nak kumpul dana, nak gunakan dana tersebut untuk buat majlis kahwin dan sebagainya. Sekarang ni sebenarnya inilah antara blessing in disguise, orang kata hikmah di sebalik musibah yang berlaku ketika pasca pandemik COVID-19 ni kan. Kita dah boleh tengok dah sekarang ni, majlis kahwin tak perlu nak buat mewah-mewah. Majlis kahwin cukup sekadar akad nikah, cukup sekadar kita menjamu kawan keluarga kita yang terdekat sahaja. Kerana apa? Kita dalam fasa pasca pandemik COVID-19 ni, kita buat majlis pun tak perlu besar-besaran dan memang kita tak dibenarkan untuk buat majlis besar-besaran. Kita buat kadar-kadar yang orang kata apa, cukup untuk melepaskan rukun nikah kahwin tu, dan dalam masa yang sama buat benda yang wajib sahaja. Jadi adik tak perlu nak risau nak kumpul duit banyak-banyak pun, nak buat majlis grand-grand pun, end of the day yang mustahaknya kita nak diijab kabulkan secara sah, itu saja kan. So dalam perkahwinan ni sebenarnya yang paling mustahak sekali adalah ketika selepas kita dah berkahwin tu. Macam mana kita nak rancang selepas kita dah berkahwin, bukannya kita nak rancang betul-betul ketika kita nak berkahwin tu. Maksud saya kat sini, bukan saya nak kata tak boleh langsung buat majlis, boleh, tapi buat majlis dalam keadaan sekarang ni pasca pandemik COVID-19 ni, kita tak perlu nak bermewah-mewah lagi, nak tunjuk kat siapa pun, sebab memang majlis kahwin sekarang ni memang dah jadi trend. Akad nikah pun buat dekat pejabat kadi kan, pejabat kadi cukuplah kadar ada majlis ijab dan kabul tu, ada saksi yang kata apa, menyaksikan kita punya pernikahan tu, dan majlis untuk makan, nak menjamu dan sebagainya tu kita tak perlu buat besar-besaran pun, memang tak dibenarkan untuk buat besar-besaran. Tambahan pula dalam keadaan sekarang ni kan, kena tengah musim hujan, musim banjir dan sebagainya. Jadi kita tak nak menyusahkan orang lain. Sebab apa? Kita kena faham, bila kita buat majlis, kita jemput orang lain untuk datang ke majlis tersebut, kita mungkin akan menyebabkan orang tu rasa serba salah.
Sebesalah sebab bila dah dijemput tu kita sebagai orang kata apa, tetamu yang dah dijemput tu perlu memenuhi jemputan tu. Jadi bila dalam keadaan hujan, dengan keadaan yang kita mungkin duduk dekat kawasan-kawasan yang terkesan dengan banjir dan sebagainya, kita nak memenuhi undangan tu pun satu masalah kepada kita kan. Jadi adik sebagai orang kata apa, bakal pengantin ni sekarang ni sebenarnya tak perlu nak orang kata apa, ada dana besar-besar kan. Mungkin dalam RM1,000 dah cukup dah. Maharnya dah cukup, mas kahwinnya tu dah cukup. Kita punya perbelanjaan untuk menjamu mungkin sekitar 50 orang ataupun maksimum pun 100 orang dah cukup kan. Dalam RM1,000 pun bagi saya dah memang memadai lah. Kalau misal kata nak bergambar, nak ambil cameraman dan sebagainya, boleh ambil lah kan, untuk kenang-kenangan sampai kita dah anak cucu nanti kan. Dan perkara-perkara macam ni bukannya satu perkara yang memalukan ataupun benda yang perlu dirasakan mendatangkan aib kepada kita ataupun keluarga kita. Sebab benda ni memang dah jadi satu norma baru kan. So dalam tahun 2020, 21, 22 ni kita dah memang dah terbiasa dah dalam keadaan macam tu, yang mustahaknya ijab dan kabul mengesahkan yang kita dah jadi pasangan suami isteri. Itu yang paling mustahak. Jadi dilema yang pertama tu tak payah risau lagi dah. Tak payah risau lagi nak kumpul duit untuk majlis kahwin, tukarkan kumpul duit untuk beli rumah pertama. Okay, alright. So ketika masih bujang ni sebenarnya adik-adik bila dah beli rumah, adik-adik dah jadi satu kebanggaan sebenarnya. Dah boleh tunjuk kat bakal bapa dan juga ibu mertua, makcik, pakcik, saya sebelum kahwin ni saya dah beli rumah, saya dah sediakan rumah dah untuk siapa, katalah nama dia Sri katakan. Saya dah beli rumah dah untuk Sri, saya dah beli rumah dah untuk Siti, saya dah beli rumah dah untuk anak makcik, kita dah sediakan rumah untuk lepas dah kahwin nanti kami akan tinggal di rumah tersebut. Jadi mak ayah kita ni, mak ayah mertua kita ni bila tengok, wah okay, bagus budak kata siapa ni, Badrul belum kahwin lagi dia dah sediakan rumah untuk anak dia ni kan. So itu antara perkara-perkara yang mendatangkan benefit ni kepada kita dan juga kepada pasangan kita. Alright, okay, so itu yang pertama. So tak perlu lagi nak susah payah nak kumpul duit untuk buat majlis pernikahan besar-besaran, majlis perkahwinan besar-besaran kerana sekarang ni memang dah jadi trend kahwin tak perlu modal yang besar. Dalam 1,000, 2,000 dah cukup dah. Cukuplah setakat untuk kita menyiapkan diri kita untuk bernikah dan menjamu lah mungkin dalam 50 ke 100 orang tetamu yang hadir. Tak perlu nak buat besar-besaran. Okay, itu dah jimat bajet dah. So boleh ketepikan bajet tu untuk beli rumah pertama kita. Okay, yang kedua, okay, macam yang saya dah beritahu tadi, mungkin ada di kalangan anda yang dalam dilema nak beli kereta dulu ke ataupun beli rumah dulu. Okey, sekarang ni kita duduk katalah di bandar besar macam Kuala Lumpur lah katakan, ataupun di sekitar Klang Valley ni, macam saya tinggal di Kajang, office saya di Ceras. Okey, kita boleh nampak kebanyakan daripada rumah-rumah di kawasan Lembah Kelang ni dah ada public transport. Dah ada public transport dah. Okay, so kita nak pergi ke mana-mana dah ada feeder bus. Mungkin kita kena jalan kaki sikit nak ambil feeder bus, mungkin lebih kurang dalam 200 meter daripada rumah kita. Daripada situ kita naik feeder bus bawa ke MRT station ataupun ke LRT station. Okay, so kat situ sebenarnya tuan-tuan, adik-adik semua, perlu ke lagi kita nak beli kereta? Okay, memadai lah kalau katalah kita dah ada motor kapcai sebuah, tak kisahlah Hawaii suku ke 3 suku ke apa ke, dah ada motor kapcai sebuah tu dah cukup dah sebenarnya. Cukup untuk memudahkan urusan kita nak pergi ke tempat kerja. Kalau misal kata kita tak ada pun lagi motosikal dan sebagainya, tak ada kereta dan kenderaan ni, tak perlu lagi kita susah payah sebab dah ada public transport. Okay, so kita beli rumah dulu. Beli rumah, kawasan-kawasan yang kita nak cari tu nanti carilah berdekatan dengan public amenities, ataupun berdekatan dengan tempat-tempat yang memudahkan kita untuk pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Okay, jangan terlalu jauh sangat daripada kawasan tempat kerja kita. Dan kalau misal kata nak cari jauh pun mungkin ada berdekatan dengan public transport yang kita boleh naik feeder bus ataupun naik MRT sampai ke tempat kerja kita. Okay, so jadi maknanya keperluan untuk adanya kereta baru dan sebagainya ni tak perlu lagi. Okay, dan sekarang ni macam yang kita semua tahulah, used car pun banyak, kereta-kereta yang murah, kereta yang kita boleh dapat bawah RM5,000 pun berlambak sebenarnya. Tak payah kita nak susah payah nak cari kereta, nak berhutang sampai RM50,000-60,000 untuk membeli kereta pertama kita. So kita perlu ada kenderaan cukup sekadar untuk membawa kita daripada point A ke point B. Itu saja cukup. Kalau misal kata tak ada kereta pun tak apa, ada motor pun cukup.
kan kena pula dalam keadaan kita sekarang ni, bila kita tengok banyak sahabat-sahabat kita yang terkesan, minta maaf cakap lah, bukan saya nak orang kata apa memperlekehkan sesiapa dalam apa yang saya sampaikan ni. Okay, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan musibah banjir baru-baru ni, dan kita ucapkan takziah kepada mereka yang mungkin kereta mereka ditenggelami air, rosak disebabkan banjir dan sebagainya. So dalam keadaan macam tu, patutnya kita ni yang belum beli kereta ni, kita fikirkan wajarkah kita korbankan masa yang kita kerja ni, korbankan duit yang kita kumpulkan ni untuk first step kita beli kereta dulu. So bagi saya benda tu tak begitu mustahak. Kerana apa, dalam keadaan kita sekarang ni public transport melambak, duduk kat Klang Valley ni macam-macam, ada MRT, ada feeder bus dan sebagainya. So kita boleh gunakan public transport tersebut untuk memudahkan kita berjalan daripada rumah kita pergi ke tempat kerja dan sebagainya lah. Jadi itu tak memerlukan kita ada kereta dalam keadaan sekarang. Jadi point nombor 2, belilah rumah dulu, tak perlulah nak beli kereta, kerana kita dah boleh congak perbelanjaan kita, cukup untuk membeli rumah dengan bajet mungkin 100-150 ribu, anda dah boleh beli rumah di sekitar Klang Valley. Tak kisahlah rumah tu rumah yang jenis rumah kos rendah ke, rumah apartmen dan sebagainya. So anda masih lagi mampu untuk memiliki rumah dengan bajet sedemikian. Okay, so mungkin 150 ribu anda perlu bayar tak sampai pun 1,000 sebulan, mungkin dalam 900, 800, 900 sebulan, cukup untuk anda ikat pinjaman anda mungkin selama 35 tahun. So umur anda mungkin sekarang ni dalam 20-an, 23, 24 dan sebagainya, baru bekerja. So anda boleh ikat semaksimum yang boleh untuk membeli rumah pertama anda, dan belilah rumah instead of beli kenderaan ataupun beli kereta tadi. Okey, tu poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga yang saya nak ceritakan kat sini adalah anda tak perlu nak mendengar Makcik Kiah punya suggestion, Pakcik Abbas punya suggestion. Tak perlu nak dengar pendapat-pendapat daripada mereka yang mengatakan bahawa nak beli rumah ni alang-alang beli rumah, beli yang paling besar, belilah yang paling puas hati. Tak perlu nak dengar pendapat-pendapat yang begitu. Sebenarnya yang paling mustahak sekali nak beli rumah ni, kita kena kira kemampuan kita. Kita kena tahu cara macam mana nak kira kita punya debt service ratio ataupun DSR. Kita perlu tahu cara macam mana nak kira rumah yang berharga berapa yang sebenarnya kita mampu untuk beli dan sebagainya. So saya dah buat posting dalam beberapa hari yang lepas. Saya dah buat posting di page hartanah anda ni. Anda boleh tengok di page hartanah anda punya posting ni, dan anda boleh kira sendiri berdasarkan formula yang ada di dalam posting tersebut, macam mana cara nak kira DSR, macam mana cara nak kira kemampuan kita untuk memiliki ataupun membeli hartanah tu, berapa ratus ribu jenis ataupun harga rumah yang macam mana yang kita mampu untuk beli. Okay, so dengan keadaan sedemikian, kita beli rumah berdasarkan kemampuan kita. Katalah kita dah congak-congak rumah yang mampu kita beli hanyalah berharga 150,000 sahaja. Okay, so daripada 150,000 tu, janganlah kita tengok rumah yang berharga lebih daripada tu. Kita tengok berdasarkan kepada kemampuan kita tu, dan kita cari harga rumah berdasarkan kepada harga yang 150,000 ke bawah tadi. Bukannya tengok harga rumah yang lebih daripada 150,000, 180 ke 200,000 ke, so tu teknik tu dah salah. Dan ini memungkinkan anda membeli rumah pertama anda ketika anda masih lagi bujang. Jadi ini 3 tips ni yang saya nak bagi tahu kepada anda. So yang pertama, nak beli rumah tu, pastikan dalam keadaan kita ni masih bujang, kita tak perlu lagi nak spend duit banyak-banyak. Dah bukan jadi trend dah sekarang ni, kahwin kena grand dan sebagainya. Kahwin simple-simple aja, sempoi-sempoi je orang kata kan. Tak perlu lagi nak grand-grand, buat majlis simple-simple, itu yang memadai. Okay, yang kedua, belilah rumah dulu instead of daripada kita beli kereta. Okay, yang ketiga, tak perlu nak beli rumah yang mahal-mahal, beli rumah seadanya, dan jadikan rumah pertama kita ni sebagai modal, sebagai modal untuk kita membeli rumah yang kedua dan ketiga nanti. Kita boleh cairkan aset rumah pertama kita ni nanti. Katalah lepas kita dah ada anak seorang ke, lepas kita dah kata apa, upgrade, kita punya gaji dah bertambah dan sebagainya tu, nanti kita boleh upgrade lagi rumah kita yang kedua tu, kita beli rumah yang elok sikit dan sebagainya lah. So gunakan aset yang pertama ni untuk dicairkan, dan gunakan duit yang dapat kita cairkan aset pertama ni untuk membeli rumah yang lebih baik nanti. Okay, so satu lagi tips yang saya nak bagi pada anda bila anda beli rumah ketika anda masih bujang. Okay, katalah rumah yang anda beli itu adalah sebuah apartmen low cost, rumah flat kos rendah yang ada 3 bilik di dalamnya.
Okey, janganlah anda duduk sorang-sorang kat dalam tu. Anda boleh sewakan, katalah anda gunakan bilik yang paling kecil. Walaupun anda owner rumah tu, anda gunakan bilik yang paling kecil dalam rumah tu. Kenapa saya cakap? Sebab ada lagi 2 bilik kat dalam rumah yang anda beli tadi tu, yang anda boleh sewakan bilik tersebut kepada kawan-kawan anda. Okey, so katalah ada 2 bilik, satu bilik tu anda letak katil double decker kat situ, yang satu bilik tu lagi anda letakkan katil single. Okey, yang master bedroom tu katalah anda letak double decker, tak besar sangatlah, mungkin master bedroom tu kecil je kan, anda letak katil double decker di situ, dan bilik yang kedua tu mungkin lagi kecil, anda letak katil single kat situ. Jadi dalam satu rumah tu anda boleh sewakan kepada 3 lagi kawan-kawan anda, untuk mereka menyewa bilik-bilik yang ada tu daripada anda. Katalah satu kepala, okey, yang bilik single tu, yang bilik untuk katil single tu anda sewakan kepada dia 200 sebulan. Okey, yang bilik yang katil double ni yang kat master bedroom tu pun sama, anda sewakan 200 sebulan. Jadi anda dah ada RM600 sebulan. Okey, tadi katalah anda bayar kepada bank untuk rumah anda tu, anda bayar RM900 sebulan. Okey, anda dah dapat jimat kat situ RM600 sebab RM600 ni kawan anda yang tolong bayarkan kepada anda. So anda hanya perlukan keluarkan RM300 aja untuk membayar rumah anda tu tadi. Sepanjang anda masih lagi bujang tu, anda sewakan kepada kawan-kawan anda yang menumpang duduk kat rumah anda tadi tu, anda dah boleh allocate kan RM600 daripada duit sewaan yang diorang bayar ni untuk membayar monthly installment anda kepada pihak bank. Jadi itu lebih bijak sebenarnya, okay? Daripada anda membiarkan rumah anda tu anda duduk sorang-sorang, ni ketika anda belum masih lagi belum berkahwin lah kan. So daripada anda membiarkan bilik yang ada tu kosong, baik anda sewakan dulu kepada kawan-kawan, sekurang-kurangnya kawan-kawan tu boleh membantu anda untuk membayar monthly installment rumah yang anda ada tu. Jadi itu salah satu cara macam mana anda boleh overcome bayaran monthly installment yang anda perlu bayar kepada pihak bank tadi itulah. Okay. Alright, so berbalik kepada soalan Cik Rashid. Okey, saya tertarik dengan soalan Cik Rashid bagaimana nak cari rumah murah. Sekarang ni macam-macam cara Cik Rashid. Kita nak beli rumah, macam-macam platform yang kita boleh gunakan. Yang pertama saya syorkan Cik Rashid berkawanlah dengan perunding-perunding hartanah untuk mendapatkan deal-deal terbaik. Jangan ingat perunding-perunding hartanah ni diorang hanya nak jual rumah pada harga yang maksimum semata-mata. Tidak. Bagi saya, kawan-kawan saya perunding hartanah ni ramai yang jadi ejen hartanah, yang jadi perunding hartanah ni memang beribu-ribu lah, beribu-ribu dalam friendly saya dan sebagainya. Okay, so saya syorkan Cik Rashid berkawanlah dengan seramai mana yang boleh perunding-perunding hartanah. Dapatkan maklumat daripada mereka, rumah-rumah yang dalam keadaan good deal. Anda boleh postkan aja dekat dalam Facebook. Okey, munculkan diri, Ren sila munculkan diri, saya tengah nak cari rumah yang dapat good bargain sekarang. Okey, so nanti ada je orang yang akan PM Cik Rashid. Okey, so daripada situ Cik Rashid dah boleh tengok listing-listing yang mereka ada, yang mereka dah PM pada Cik Rashid tu. Daripada situ Cik Rashid boleh congak lah harga-harga rumah, sama ada harga rumah tu diletakkan di bawah nilai pasaran dan berbaloi untuk dibeli dan sebagainya lah. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Cik Rashid boleh tengok bricks.my. Bricks.my ni, okey, ini diguna pakai oleh kebanyakan perunding-perunding hartanah bila mereka nak letakkan market value ataupun nilai pasaran rumah yang mereka ingin jualkan. Okey, tengok di bricks.my, sebab bricks.my ni dia meletakkan harga berdasarkan kepada transaksi yang dah dimuktamadkan. Jadi bricks.my ni bagus untuk kita tentukan nilai pasaran rumah tersebut, sama ada kita nak beli tu nilai pasarannya di bawah nilai rumah tersebut di bawah nilai pasaran ataupun sebaliknya. Okey, itu tips yang kedua. Okey, tips yang ketiga, Cik Rashid boleh juga tengok rumah-rumah yang dilelong. Okey, sekarang ni ada banyak website-website yang mengiklankan tentang rumah-rumah yang nak dilelong, sama ada dilelong di mahkamah ataupun dilelong di pejabat tanah. Jadi boleh tengok rumah-rumah yang nak dilelong, tapi pastikan bila nak buat bidaan dan sebagainya kena ada ilmu. Boleh tengok YouTube channel hartanah anda, ada video yang saya ceritakan tentang macam mana nak buat bidaan dalam melelongan. Okay, so Cik Rashid kena pelajari dulu teknik macam mana nak buat bidaan tersebut, dan pastikan Cik Rashid faham, barulah Cik Rashid masuk sebagai pembida dalam mana-mana bidaan lelongan tersebut. Okay, jadi ini 3 tips yang saya syorkan pada Cik Rashid. Tapi macam yang saya beritahu tadi, yang paling mudah, tak perlu nak pening-pening kepala, make friends dengan seramai mana yang boleh perunding-perunding hartanah. Lepas tu Cik Rashid letak aja satu posting di dalam Facebook page ataupun di dalam personal account Cik Rashid tu, letak je satu posting di wall tu,
Saya ingin membeli rumah, kawan-kawan rent munculkan diri untuk syorkan rumah mana yang sesuai. Letak macam tu. Cukup. Nanti ramai yang akan PM Cik Rashid kat situ. Okay, so itu antara cara-cara yang bagi saya Cik Rashid boleh dapatkan listing yang berbaloi lah. So boleh letakkan terus bajet berapa dan sebagainya dalam posting tu. Yang sekurang-kurangnya bila rent tu nampak, dia boleh syorkan pada Cik Rashid berdasarkan kepada bajet yang Cik Rashid ada lah. Okay, so itu sajalah buat makluman dan juga sharing saya kepada tuan-tuan perempuan pada pagi ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf kalau misalnya kata saya tersinggung mana-mana pihak melalui segmen cubitan pagi saya pada pagi ni. Saya minta maaf juga kalau misalnya kata saya tersasul, tersalah cakap dan sebagainya. Saya doakan agar tuan perempuan dipermudahkan segala urusan, yang dimudahkan rezeki di sepanjang tahun 2022 ni, dan semoga kita semua beroleh keberkatan, rezeki yang datang, dan kita memperoleh keredaan daripada Allah SWT. Teruskan usaha kita untuk menjemput rezeki. Pastikan kita niatkan segala pekerjaan yang kita lakukan, kita niatkan kerana Allah SWT untuk kita dapatkan keberkatan rezeki yang akan kita terima tu nanti, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.